Pemurah adalah ciri khas hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh ni dia banyak cirinya. Salah satunya pemurah. Pemurah ni dia panggil as-sakhi, as-sakhi. Pemurah. Lawan dia al-bakhilu, dekut. Pemurah lawan dia dekut lah. Al-bakhilu kita panggil bakhil. Al-bakhilu dekut. As-sakhiyu pemurah. Jadi pemurah ni satu daripada ciri hamba-hamba Allah yang soleh. Ciri orang soleh lah, bahasa kita nak orang soleh. Soleh pula lawan dia toleh. Soleh ni baik kan? Toleh tu tak baik. Lawan dia Untuk mengetahui sebahagian sifat terpuji hamba-hamba Allah yang telah dikurniakan olehnya ilmu pengetahuan agama tentang ketuhanan, maka Yang Mulia Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-30 sebagai berikut. Qala musannif rahimahullahu ta'ala liyunfiq zu sa'ati min sa'atih al-wafiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquh as-sairuna ilaih. Dia kata hendaklah menginfakkan ataupun belanjakan orang-orang yang mempunyai kekayaan daripada kekayaannya. Dari kekayaannya. Orang kaya belanja daripada harta kekayaannya. Mereka itu orang-orang yang telah sampai kepada Allah SWT, orang yang wusul, orang yang sampai kepada Allah. Sampai dalam arti kata ma'rifatullah, mengenal Allah. Sampai dalam arti kata orang kata dekat hubungan dengan Allah. Wusul dipanggil orang dah sampai, orang dah kenal Allah. Ma'rifatullah. Orang yang membelanja ni dia kata orang belanja harta dia pada jalan Allah ni. Dia pemurah. Orang ni dah sampai. Barang siapa yang dikodarkan atasnya rezekinya dia orang miskin. Orang miskin pula, mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah SWT. Kan? Orang miskin pun dia bagilah apa orang kata cara dia miskin. Cara miskin bagi cara miskin kan. Kaya bagi cara kaya. Betul lah orang kaya tu banyak sikit kan. Hak miskin tu sikit-sikit. Tapi yang di sini bukanlah dimaksudkan dengan harta tu, no? Sebab ulama tasawuf ni dia nampak di segi lain. Kan? Kalau di segi harta pun macam tu jugalah. Orang kaya bagi cara kaya, orang miskin bagi cara miskin. Ilmu macam tu juga. Orang ilmu lebih, dia impak cara lebih. Ilmu kurang, bagi cara kurang. Sebab pendek kata jangan tak bagi. Jangan tak bagi, no? Dia maksud yang tersurat, yang tersirat. Orang sufi dia nampak di sudut lain. Orang syariat dia nampak di sudut lain. Kan? Pengertian kalam hikmah ini sebagai berikut. Satu, hamba-hamba Allah yang taat padanya dan telah diberikan pula olehnya ilmu ketuhanan. Ilmu mengenal Allah adalah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil hamba-hamba Allah yang telah disebut dengan istilah al-wasiluna ilaih, yakni mereka yang sudah sampai kepada garis perbatasan di mana mereka telah keluar dari satu suasana kepada suasana lain, satu keadaan pada keadaan lain. Mereka telah keluar dari tahanan melihat alam yang serba berubah kepada lapangan tauhid. Daripada melihat alam ni kepada melihat kepada Allah yang mengatur alam. Dan sempurna penglihatan kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza nah. Kalau orang zahir ni saja dia tengok fenomena alam lah. Tengok hujan turun, tengok banjir, kan? Tengok apa orang kata panas, tengok sejuk, tengok langit, tengok bumi, sekat tu lah. Itu makam orang biasa. Tapi orang yang hak luar biasa je dia nampak, hak tu pun dia tengok, dia nampak di sebalik tu Allah yang menjadi, mencipta, mengatok, menyusun, mentadbir.
menentukan segala-galanya tu. Ini dipanggil orang yang al-wasiluna ilaih, orang yang dah kenal Tuhan. Bukan dia tengok makhluk dia, duk nampak makhluk yang guni, dia nampak Khalik tu yang mengatur makhluk. Kan? Di sebaliknya tu, no? Ataupun dalam dia kata, dia bukan melihat yang tersurat saja, tapi dia nampak yang tersirat di sebalik. Kalau orang awam ni dia nampak yang tersurat saja, zahir saja, no? Ini dipanggil orang yang al-wasiluna ilaih. Mereka telah keluar dari tahanan melihat alam yang sebab berubah kepada lapangan tauhid dan sempurna penglihatan pada keagungan Allah SWT. Mereka meskipun masih hidup dalam dunia dan bergaul dengan makhluk manusia, walaupun mereka hidup macam kita, duduk bergaul dengan orang ramai, tetapi pandangan mereka pada dunia ini jauh berbeza dengan pandangan manusia biasa. Dia punya persepsi, orang panggil, persepsi, tasawur, ataupun segi pemerhatian dia, lain. Kita sering tidak mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan yang sedang jadi. Kita kadang-kadang kita tengok benda tu sakat, kita kata fenomena alam ya. Kan? Memanglah musim dia kan. Kita nampak satu ya. Kita sering lupa bahawa apa yang telah diberikan Allah SWT pada kita sifatnya sementara dan bukan untuk selama-lamanya. Bahkan kita lupa bahawa kurnia-kurnia, pemberian-pemberian yang telah diberi Allah seperti kedudukan sebagai penguasa pemerintah, harta yang banyak bagi hartawan, orang kaya-kaya, ilmu pengetahuan bagi ilmuwan, orang alim, dan lain-lain lagi adalah amanah Allah SWT atas kita. Tetapi kita sering tidak mengindahkan amanah-amanah itu. Kata pengarang ini, kita sering mempergunakannya dan meletakkannya atas hal-hal yang tidak diredai oleh agamanya. Ini tak betul lah. Tetapi disukai oleh nafsu dan hawa kita sendiri. Tetapi bagi hamba-hambanya yang semua keadaan tersebut di atas jauh daripadanya, dan sebab-sebab mereka itu adalah sebalik dari di atas, mereka itulah hamba-hamba Allah yang mendapat bimbingan daripadanya, daripada Allah. Ada satu golongan lagi, sikit atas tu, al-wasilun tadi, orang yang dah sampai kepada Allah tu, kenal Allah tu. Penglihatan mereka luas, pandangan mereka jauh, bahawa kehidupan yang abadi dan hakiki bukanlah di dunia yang fana ini, yang sementara ini. Dia bukan nampak dekat dunia, dia nampak di akhirat. Tetapi adalah nanti di hari kemudian, hari akhirat yang kekal abadi, bakar dia kata. Semua gerak-geri mereka dan seluruh anggota tubuh mereka jaga baik-baik, sehingga tidak menyimpang daripada landasan syarak, tidak menyeleweng dari keridaan Allah. Bahkan pula tidak pernah lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sekejap. Ini kita kata golongan wasilun, al-wasilun ataupun golongan ma'rifatullah ataupun wali-wali. Kan? Kita ceritalah, kita bukan sampai peringkat wali lagi, mana tahu kita habaq ni ada orang boleh jadi wali kan. Kita cerita ya. Mana tuan nak angkat dah, boleh dia Berkat taat mereka yang diberikan itu, maka sampailah mereka pada suatu tingkatan di mana suasana mereka telah jauh berbeza dari suasana manusia biasa macam kita ni. Mereka itu, wali-wali itu telah dilimpahi Allah ilmu-ilmu dan rasa-rasa ketuhanan. Terhijab dah bagi mereka ni, atau terbukalah hijab bagi mereka ni, yang kita terhijab lagi ni. Terbuka lindung daripada mereka tu, kita masih terlindung. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka itu melihat Allah kali pertama dan alam semesta kali kedua. Mereka nampak apa semua daripada Allah dulu. Boleh nampak alam ni. Kita tengok alam dulu. Alam ni lah kali orang punya semua Tuhan buat tu. Betul Tuhan. Boleh pergi ke Tuhan. Dia nampak ni semua Allah dah gerak ni, Allah jadi kan. Allah turun hujan ni. Kan. Allah dulu. Allah pertama, alam kedua. Kita alam pertama dulu. Ini apa ni lah, kod ni lah, GST apa kan. Kan. Baru nampak Tuhan. Baru nampak Tuhan. Dia nampak Tuhan dulu, baru nampaklah segala-gala buah ni. Makam mereka tu. Sebab bagi orang makrifatullah ni, mereka apa berlaku pun qada dan qadar Tuhan. Tapi kalau kita cakap tu orang marah lah kan. Kan.
Tapi ni orang ahli wali-wali ni. Kan? Semua dia tahu. Semua dia tahu. Sebab tu kita kalau kita orang-orang ni kita kata pelik depa ni. Baik pun baik telah lah tuan tahu. Hak buruk pun tuan tahu. Memang segala-galanya tuan tahu. Kan? Tapi kalau kita cakap depan orang awam saja marah kita balik kan? Kan? Dia kata kita pula sokong tu pula. Kan? Kita cerita dari segi tauhid. Di tauhid ni gerak, diam, atur alam ni, apa yang berlaku semua Allah pada hakikatnya. Dari segi syariat, kita ni lah dakwah lah kan, tegur, adil, nasihat, macam tu lah. Tapi kembali pada hakikat semua dia. Pada semua ni. Kita tak boleh nak lari daripada tu. Sebab rukun iman, rukun iman yang keenam tu, takdir baik, takdir buruk, kita ada ulang selalu tu. Takdir mana, takdir baik, semua daripada Allah. Ketentuan baik, ketentuan buruk. Kan? Ketentuan mana baik, semua daripada tu. Mana kita boleh menentukan qadar kita sendiri? Kita tak boleh menentukan nasib kita sendiri. Allah yang menentukan nasib. Nasib di mana? Takdir lah. Dari segi bahasa kita, nasib. Di segi kita ni yang kenal kita panggil nasib. Allah Ta'ala tentu tu takdir. Nah, sebab tu dia kata di segi sebutan lain, tapi menujukan benda yang satu. Jadi tu no. Ini orang-orang wali-wali dia nampak begitu. Sebab tu dia kata, yang kita ulang sekali lagi, sehingga inilah yang menyebabkan mereka tu melihat Allah. Kali pertama dia lihat Allah, nampak dengan pandangan hati dia tu, Allah yang gerakkan semua ni. Baru dia nampak alam tu. Kalau tengok tukang dulu, baru nampak hasil tukang. Kita tengok kadang-kadang tengok hasil tak nampak apa? Tak nampak dia, tak nampak tukang. Tengok benda ni, tukang dia tak peduli. Cantik benda ni no. Elok ni. Dekat tu. Kok lah nak tanya siapa buat tak. Dia tukang dia tak kenal. Dia kenal hasil pertukangan dia. Macam mana tengok langit cantiknya no. Ini lah bunga-bunga, pokok-pokok kan. Binatang. Tapi yang tukang buat tu dia tak ingat. Dia berhenti sekat hasil tu, karya tu saja. Gambar tu saja. Yang menggambar tu dia tak boleh. Tu no. Kebanyakan orang tu no. Memang dia segan nak fikir. Ya kan? Tukang masak kalau fikir janji makan dah dia kan. Bukan dia ambil tahu kau ni siapa masak apa. Tak, dia janji makan dia. Tukang rumah dia tak ambil tahu, janji duk. Kan. Dia tu no. Itu orang awam itu nah. Orang awam. Tapi setiap satu mesti ada tukang dia. Pembuat dia tu kan. Tapi orang wali ni dia ingat pembuat tu, nampak pembuat tu. Boleh nampak apa yang dia buat. Tu dia kata ni no. Manakala orang awam pula, dia melihat alam tu kali pertama, apa tu Allah yang kedua. Orang awam ni. Kan. Macam kita duk tengok sakit ya no. Tak nampak orang yang menjadikan kita sakit tu. Tengok sembuh ya. Tak nampak yang menyembuhkan tu. Habis nampak pun nampak ubat lah. Ni bagus ni no. Special ni buat ni main mana ni. Power ni. Tapi yang menyembuh dia tak ingat. Mana kita terdinding. Dan tasawuf ni no. Dia cerita macam tu. Kadang dia segan nak fikir. Dia. Jadi sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan dia adalah kadang-kadang kita terima harta pusaka kan. Terima harta pusaka. Kita duk sedar, duk present harta pusaka kan. Tapi harta yang ditinggal, orang tinggal harta itu kita tak ingat. Kok lah lama-lama sekali nak buat kenduri arwah ke apa kan. Ya, hak tinggal kita tu. Mana? Tak ingat. Lepas tu jumpa pula orang kata buat kenduri tak boleh pula. Lagi syok, orang kawan dah kedekut dah. Jumpa ahli majlis petua tu kata tak boleh buat ni, dia akan boleh bidang. Dia sonok bagus rupanya no. Tak boleh rupanya kan. Kawan dah lepas lihat dah. Jumpa pula tu. Nampak tak? Macam dia pun memang ada jenis tak percaya Yasin dalam bulan Jumaat. Dengar orang tu tak boleh baca pula. Syok. Kau pun tak boleh no.
Lepas tu hang nak buat dulu. Aku budak lah dulu kan. Mujak aku tak buat dulu. Nampak? Macam sebab tu lah ni orang seronok tu no. Dia jumpa puak ni cukup seronok lah. Ya lah. Lepas mayang pun tak, dia katakan ada zikir. Mabik lah aku tak buat dulu betul ya no. Lah ni pun jumpa Nas kata tak buat. Tu Nas sembang tu dah. Kan. Dia lepas-lepas tak buat tu dia bersembang dia sandak tiang. Tu Nas ada. Tanya dia. Tu tak ada lah. Nampak? Mana? Banyak lagi lah cerita tu no. Kan. Kalau dia tak buat, dia tak kacau orang buat tak apa. Baik-baik dia no. Tak apa. Kita tak marah orang yang dia tak buat, dia tak kacau kita. Dia marah ni, dia tak buat, dia kacau kita. Tu. Dua golongan yang silap faham. Satu dia tak buat, dia menerima pendapat tak ada, dia tak kacau orang. Satu lagi, dia ambil pendapat tak ada, dia kacau orang lah. Kan? Dia minat makan roti, dia pasal orang makan roti semua. Kita nak makan nasi. Kacau. Makanlah roti, jangan kacau kami. Nasi pun boleh makan ke? Tu. Adalah dia pergi jumpa tak mana kali makan roti sedap. Kan? Pasal kita tinggal nasi ni no. Dan kan nasi boleh, roti boleh no. Gitu. Ibarat dia tu no. Tingkatan ini adalah tingkatan para rasul dia kata no. Mereka kenal kepada alam adalah dengan Allah, bukan mereka kenal kepada Allah dengan alam. Orang awam ni kenal alam dulu, kenal Allah. Kenal apa, dia kenal hasil ciptaan dulu baru dia kenal pencipta. Depa tu nabi-nabi tu kenal pencipta dulu, barulah dia tengok yang dicipta. Beza dah. Beza dah. Tingkatan ini adalah tingkatan para rasul dan nabi-nabi, dan paling kurang adalah tingkatan hamba-hambanya yang soleh yang dikehendaki oleh Allah, wali-wali lah. Tu dipanggil al-wasiluna ilaihi, orang yang dah sampai kepada Allah, orang yang dah kenal kepada Allah no? Orang yang dekat hubungan dengan Allah, wali-wali lah kita panggil no? Aulia, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali lah. Mereka yang kedua pula, mereka ni harap kita duduk golongan kedua ni boleh jadilah. Harap macam itulah. Mereka yang disebut dengan istilah as-sairuna ilaihi. Maksudnya mereka yang sering dalam perjalanan menuju Allah SWT. Orang masih belajar macam kita ni, dalam buat amal ibadah macam mana, berusaha nak berkenal Tuhan ni, nak jadi macam wal awasilun tadi ni. Kita salib, kita dalam as-sairun ni orang yang dalam perjalanan, on the way lah. On the way no? Maksudnya mereka sering dalam perjalanan menuju Allah SWT. Mereka belum sampai kepada Allah, tetapi mereka sedang berjalan padanya. Daripada usaha macam mana nak kenal lagi, nak belajar lagi, macam mana nak dekat dengan Tuhan lagi. Maklumlah orang yang sedang dalam perjalanan, mereka mesti wajib sabar. Mereka harus tahan dalam percubaan-percubaan yang mereka hadapi dalam perjalanan itu. Mereka tidak membuat persiapan-persiapan yang banyak, tapi adalah sekadar seperlunya saja. Tujuan mereka adalah satu, iaitu bagaimana mereka sampai pada tujuan terakhir dalam perjalanan mereka. Kalau kita kata kita nak pergi Kuala Lumpur, orang wasilun dah sampai dah, kita dalam perjalanan lagi, duduk highway lagi. Itu beza dia tu no? Sebab tu dia kata kita banyak lagi cubaan yang kita akan hadapi dalam perjalanan ni no? Siapa pun tak banyak no? Hamba Allah yang dalam tingkatan ini dalam amal ibadah sering mendapat godaan, baik dari iblis maupun daripada hawa nafsunya sendiri. Mereka dapat menyelamatkan diri mereka dengan bersusah payah dari bermacam-macam godaan dan tipuan itu. Sekali-sekala datang khayal tentang perasaan dunia dan kesenangannya. Ini orang yang dalam perjalanan ni, tapi mereka dapat membendung jalan khayalan dan perasaan-perasaan yang kadang-kadang datang menyelinap ke dalam hati dan menyentuh tabir perasaan mereka. Kadang-kadang awan gelap dan angin kencang melanda mata hati mereka. Kalau di laut tu kadang-kadang main ombak, kadang-kadang tenang. Tetapi dengan berkat mujahadah, jihad lawan nafsu, kesabaran, ketabahan mereka, maka timbul lagi cahaya terang, sehingga ketebalan awan dan kegelapannya, kecepatan angin yang telah datang melanda akhirnya menciut dan timbullah cahaya yang terang dan bersinar.
Akhirnya hilang orang bawa tu mai lah tenang. Dari barat no? Dalam perjalanan ni macam tu lah. Saya naik kereta pun letih lah, penat apa semua kan. Macam nak mendaki gunung tu, nak sampai tu bukan senang. Mereka tetap selalu menjaga istiqamah no? Buat berterusan tu. Tetap dalam pendirian dan tidak pengaruh dari sebuah macam keadaan dunia dan perputarannya. Di mana pun saja mereka mereka berada, baik dalam masyarakat sesama Islam ataupun masyarakat campuran yang campur dengan orang bukan Islam, bahkan juga di negeri yang masyarakat yang tidak Islam sama sekali, mereka tetap memelihara garis-garis agama sebagai yang diterangkan oleh agama. Mereka jaga prinsip Islam tu. Hebat ni no. Duk sama orang Islam pun jaga prinsip Islam no. Duk campur dengan orang bukan Islam pun dia jaga. Malah dia pergi tempat orang yang bukan Islam pun dia jaga prinsip dia tu. Hebat orang dalam perjalanan pun. Apatah lagi orang yang dah sampai kepada Allah. Kan. Pak tu lagi hebat, no? Berkat ketabahan mereka dalam berjalan menuju Allah SWT seperti telah tersebut di atas, maka Allah SWT tidak lupa padanya. Di samping Tuhan memberkati rezekinya dalam hidup dan kehidupan, juga Tuhan tidak lupa pula memberi ilmu dan faham tentang agama dan ketuhanan, sehingga dengannya ia lebih dekat dan bertambah dekat pada Allah SWT. Ini golongan sairun ini, no? Tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan hamba-hamba Tuhan dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, baik dalam sifat pribadi maupun dalam sifat jamaah yang dihadapinya. Kerana itu kita melihat para ulama yang betul-betul menjalankan ajaran agamanya, mereka tidak takut pada siapapun dua, dan mereka tidak susah kerana kekurangan rezeki dan biaya hidup dalam kehidupannya, sebab mereka yakin bahawa selama mereka masih berjuang di jalan Allah dan selama mereka tidak bakhil memanfaatkan ilmunya, selama itu Allah SWT akan memeliharanya. Ini orang dalam perjalanan ni, no? Mereka keyakinan mereka tu tinggi. Jadi dua kita baca, no? Satu al-wasilun, yang kedua as-sairun. Wasilun ni orang dah sampai peringkat, sampai mengenal Allah, hubungan dia rapat dengan Allah. Sairun ni orang dalam perjalanan, dalam berusaha. Kalau kita nak umpamanya macam kita kata orang dah sampai pergi Mekah, dah buat haji dah, dengan orang duk kursus, tak pernah pergi lagi. Macam tu lah lebih kurang. Orang dah pergi haji dah, tahu dah selok belok apa semua dah. Orang duk kursus ni baru duk teori pun. Tengok replika Kaabah, replika Tawaf, replika Sa'i, Safa dan Marwah kan. Lepas tu dah sampai dah. Itulah berbeza no. Ataupun kita kata orang dah kahwin, orang yang persiapan nak kahwin, tak sama. Kan? Mana sama kan? Yang kedua, apabila kita telah dikurniakan Allah, apakah dengan ilmu pengetahuan yang banyak seperti hamba-hamba Allah yang telah tersebut di atas, atau dengan kekayaan material, benda, harta benda, maka wajiblah kita bersifat pemurah. Kan? Kita bersifat pemurah. Tadi kita baca di segi zahir ayat tu, orang kaya bagi cara kaya dia, orang tak ada bagi cara tak ada. Jangan tak bagi langsung, dua-dua kena bagi. Orang banyak bagi cara banyak, orang sikit bagi cara sikit. Macam apa ni di zaman Rasulullah SAW dulu lah, ada yang bagi setandang korma apabila orang minta derma kan, ada yang bagi segenggam korma, ada yang bagi sebiji korma. Ikutlah, hak ada cara ada, hak tak ada cara tak ada. Yang penting bagi. Keikhlasan itu. Ilmu macam tu juga, ada banyak bagi banyak, sikit bagi. Sampai kan. Apabila kita telah dikurniakan Allah, dia kata wajib atas kita bersifat pemurah. Yakni bukan sekadar mengeluarkan hak kewajipan semata-mata seperti zakat, tapi hal keadaan ini apabila kita ingin dekat kepada Allah dan ingin dekat kepada manusia, di samping kita ingin jauh pula daripada bahaya dan malapetaka azab siksa. Karena itulah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Nabi kata orang pemurah ni, tak kira pemurah dia orang miskin ke apakah, dia ada kelebihannya. Nabi kata as-sakhiyu qaribu minallahi, qaribu minan nasi, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Wal bakhilu ba'idu minallahi, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi minal 'abidil bakhil. Orang yang pemurah adalah dekat pada Allah. Hubungan dia tu dekat dengan Tuhan. Hampir pada manusia, dekat dengan manusia. Dekat dengan syurga, tetapi jauh daripada neraka. Kelebihan pemurah.
Kemudian dia bagi zakat, sedekah lagi, tetamu mai rumah jamu. Sebab tu dalam kitab dia kata, kita ni sudah dibilang pemurah apabila zakat clear kita bagi. Yang kedua, sedekah pun kita bagi. Yang ketiga, orang tetamu mai rumah kita jamu. Kita terkeluarlah daripada bakhil. Termasuklah as-sakhiyu. Kan? Kalau zakat dia tak bagi, ya lah. Dia duk cari jalan saja nak bagi, tak mahu bagi zakat macam mana. Dia kata ni nak cukup setahun ni. Mula dia buat keluar duit pergi belanja ke, pergi Eropah ke apa ke. Kan? Pergi Australia ke dia tahu. Tak cukup nisab dia tahu, tak kena bagi. Dia lah. Bakhil lah tu. Ataupun duit dia nak cukup ni apa ni haul dah. Nisab dah cukup lah, nak ikut haul setahun dah. Dia pindah zakat tu pergi kat bini dia. Aku tak kena bagi dah aku bagi bini dia. Nanti ni bini baru kat setahun pula pindah mai dia pula. Duk main tu. Dia ingat tuan tak tahu. Ada juga akal. Okay. Sedekah pun dia tak bagi. Kan. Jadi tu no. Dia tanya banyak kalau orang minta sedekah apa no. Ini dapat kelulusan mana ni? Dia nampak dia prasangka macam dia tak tahu, kata kalau orang tipu pun dia bagi, dia dapat pahala lah no. Kecuali kalau kita tahu dia tipu, kita tak tahu no, bagilah sikit kan. Tetamu mai rumah dia pun dia tak ilmu. Sembah elok orang tu nak bangkit dah, nanti kita minum dulu. Elok nak bangkit kita minum dulu no. Kawan nak balik nah. Betul lah, ayat tak pergi letak lagi. Tak apa orang tu. Orang macam tu, kawan tu kena tunggu lah. Nak bangkit kan, hantar letak kan. Tak apa, aku tunggu hampir letak dulu. Nampak lah. Aku tunggu saat lepas lah, letak. Kan. Bila kan tetamu ni lah, kita kena layan. Baiklah. Sebab tu dia kata, orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Orang kedekut, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh dari syurga. Yang dekat dia neraka. Wa'iyadzubillah. Orang jahil yang pemurah lebih disukai Allah daripada orang yang banyak ibadat, lebih kedekut. Jadi jahil, tak ibadat banyak lah. Tuhan suka dia lagi daripada puan ni ibadat pun banyak. Tapi kedekut baik. Tuhan tak suka. Pemurah tu Tuhan suka lah, walaupun jahil. Kan? Ahli ibadat pun Tuhan tak suka, walaupun pasal dia kedekut. Jadi kita jadilah orang pemurah. Lagipun Nabi kata pemurah ni dia jadi apa orang panggil apa? Junnah, penepih daripada api neraka. Sedekah ni jadi penepih daripada api neraka. Jadi apilan, perisai. Sebab tu seperti mana kita sudah maklum lah, jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Kan? Jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Macam mana tak pernah lalu satu hari tanpa makan kan? Kan? Kita tak pernah berlalu satu hari tanpa makan no? Kecuali sakit lah, tak makan no? Jadi kita pun jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Hadis inilah yang mendorongkan hamba-hamba Allah yang soleh pada membelanjakan ilmunya dan hartanya ke jalan keridhaan Allah SWT. Sebab dia dekat dengan Allah, orang sedekah ni. Mereka beramal pada umumnya sejalan dengan kemampuan dan kesanggupan mereka. Kaya cakap kaya, miskin cakap miskin. Tapi kadang-kadang ada pula sebahagian hamba Allah lain yang punya sifat luar biasa, sehingga kadang-kadang lupa mereka pada dirinya sendiri, kerana semuanya diberi dengan ikhlas pada jalan Allah. Apabila kita bicara tentang sifat pemurah ini, maka dapat kita ketahui sifat pemurah itu terbagi pada 3 bahagian. Pemurah ni ada 3 bahagian. Satu, pemurah dengan jiwa raga. Maksudnya ia tidak takut dan tidak gentar memberikan jiwa dan raga untuk agama dan peri kemanusiaan. Ini pun termasuk dalam hadis atas. Contohnya dapat kita kenal pada kejadian sejarah yang telah terjadi pada Abu Husain An-Nauri radhiyallahu anhu. Dia ni pemurah ni. Pada satu kali peristiwa, beliau dibawa bersama rombongan orang-orang sufi kepada seorang khalifah, bukan untuk satu kebaikan, tetapi untuk ditahan dan dibunuh. Orang bawa nak pergi bunuh dia. Di antara ulama-ulama yang banyak itu terdapat Junaid, seorang ahli tasawuf besar. Tetapi beliau dapat meloloskan diri kerana beliau dapat memperlihatkan dirinya sebagai seorang ahli hukum Islam yang berfatwa
atas mazhab Abi Saud. 3 ulama yang lain iaitu Asy-Syiham, Ar-Riqam dan An-Nawawi telah ditangkap dan telah diadakan persiapan untuk membunuh mereka. 3 orang ni khalifah nak bunuh. Pada waktu salah seorang mereka diminta untuk masuk ke ruang lain untuk dibunuh, maka Syekh Abu Husain mendahulukan dirinya daripada kawan-kawan dia. Pemurah. Kalau kita ambil dulu tak kira kopi dia tak apa-apa. Hampa duduk dulu bagi peluang kawan dia hidup. Saklah. Bagi aku pergi dulu. Oh, pemurah dari segi jasad tu, senang. Dia senurut piawai dulu. Macam kita dulu kalau kecil-kecil tu pemurah masuk Jawi dia nak ramai tu ambil dulu kau kita nak pergi dulu orang lain habis lah. Nampak tak? Kau tak apa aku pergi dulu tak apa. Itu pemurah di segi jiwa dia pada waktu kemudian maka Syekh Abu Husain mendahulukan dirinya daripada teman-teman lain. Berkata Al-Gojo tu, tahukah kamu apakah yang kami lakukan dengan segera? Beliau menjawab, inilah yang aku pilih supaya kawan-kawan aku dapat hidup sat lagi. Betul lagi. Hantar ni ramai orang ni kami nak buat barang ni. Aku tahu, cepatlah. Tak apalah, aku nak bagi peluang kawan aku ni hidup dah lah 2-3 minit lepas itu. Al-Gojo tersebut heran dan menyampaikan keadaan yang aneh ni kepada raja. Raja pun takjub. Hebat kat raja. Raja pun heran. Demikian pula orang yang menampingi raja. Rupanya di dekat raja itu dapati secara kebetulan seorang menteri agamanya. Oh, dulu pada menteri agamanya. Jam-jam khair lah ni kan. Kan. Sang menteri minta izin kepada raja untuk melihat orang yang tahanan tersebut untuk menyelidiki hal keadaan mereka. Raja memberi izin dan pergilah menteri agamanya kepada beberapa ulama yang telah ditahan itu. Menteri memerintahkan supaya salah seorang tahanan dipanggil untuk diperiksa. Maka keluarlah Abu Husain Al-Nawawi radhiyallahu anhu. Menteri menanya kepadanya berapa masalah hukum. Abu Husain Al-Nawawi sebelum menjawabnya itu melihat ke kanan dan ke kiri, kemudian mendekur sejenak. Dia tengok kanan, tengok kiri. Kan? Boleh jawab. Barulah setelah itu beliau menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di samping semua pertanyaan yang beliau jawab, di antaranya beliau berkata, adapun sudah itu maka ketahuilah bahawa Allah SWT mempunyai hamba-hambanya. Mereka itu apabila berdiri, mereka berdiri dengan Allah. Dan apabila mereka bercakap, mereka mengatakan segala sesuatu dengan Allah. Dan lain-lain perkataan beliau. Akhirnya sang menteri ini tak dapat menahan air matanya. Maka ia bertanya kepada Syekh Abu Husain, mengapakah beliau sebelum menjawab pertanyaan memaling mukanya ke kanan dan ke kiri, kemudian menunduk? Aku nak tanya sebelum jawab dia, tengok belah kanan kiri, lepas tu tunduk pula siapa? Abu Husain menjawab, kamu menanya beberapa masalah agama, tapi saya tidak mengetahui jawapan-jawapannya. Saya tanya kepada orang sebelah kanan, dia menjawab tidak ada pengetahuan padanya. Saya tanya pula kepada orang sebelah kiri saya, dia menjawab demikian juga. Akhirnya saya bertanya pada hati saya, maka hati saya memberi jawapan yang ia terima daripada Allah SWT. Itu jawapannya. Alham yang Allah Ta'ala beri. Maka jawapan yang diberikan hati saya, itulah yang saya jawab pada saudara menteri tadi. Sang menteri setelah mendengar jawapan Abu Husain Al-Nawawi, kemudian menyampaikan kepada raja sebagai berikut. Ada kata jika semua ulama yang tahan itu menyimpan di jalan kebenaran, zanadiqah kepada zindik. Zindik ni kafir lah. Sebab ahli sufi ni kadang-kadang ada yang jadi zindik. Sebab akidah dia masalah akidah. Kan? Tapi depan ni dituduh zindik. Kan? Zindik ni tasawuf saja tanpa tauhid. Kan? Ada setengah orang dia pergi tasawuf saja tanpa tauhid, fiqh. Jadi zindik lah. Kan? Sebab tu kalau tauhid saja, tauhid dengan fiqh saja tanpa tasawuf jadi fasik. Jadi fasik. Kalau tasawuf saja tanpa tauhid dan fiqh jadi zindik. Zindik ni jadi kafir lah, berakidah tak lah. Kan? Jadi tiga-tiga tu kena sekali lah, tauhid, fiqh, tasawuf tu. Ni depan ni orang tuduh depan zindik. Dan kan depan ni ahli tauhid, ahli fiqh, ahli tasawuf. Sebab tu dia kata kalau lah depan ni jadi zindik, tak ada lah orang Islam lagi datang kaum ni. Tu pemurah di segi apa orang kata jiwa, dia sanggup dia pergi dulu untuk dibunuh. Ni pemurah pada agama pula ya.
Apakah yang dikehendaki pada pemurah pada agama? Misalnya dapat dilihat sebagai berikut. Seorang ahli tasawuf besar bernama Zunnun radhiyallahu anhu. Berkata beliau, pada satu hari saya sedang berjalan di Gunung Antokia di negeri Turki. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang perempuan yang berjubah bulu. Kelihatannya perempuan itu seperti gila. Saya ucapkan salam padanya dan dia menjawab salam saya. Perempuan itu bertanya kepada saya, bukankah tuan yang bernama Zunnun al-Misri? Saya jawab, betul. Dan kiranya engkau disejahterakan Allah. Bagaimana engkau kenal padaku? Jawabnya, aku kenal pada Tuhan sebelum kenal mengenalnya. Cinta terhadap yang dicintai. Maksudnya, satu cinta pada yang dicinta menyebabkan bertemu, titik pertemuan antara dua orang yang awliya ini. Oh, sebab mereka sama-sama mencintai Allah. Jadi kenal, wali dengan wali ni kenal. Sebab tu wali yang mengenal wali. Kita berjalan kan? Wali yang mengenal wali. Wali sama wali kenal. Orang biasa kita nak kenal wali, dia tak wali. Orang tanya kita, dia tu wali tak? Saya wali boleh kenal dia. Kan? Kadang-kadang kita nak claim dia tu wali kan? Kalau kita wali, boleh kita claim dia wali. Kita tak tahu. Wali yang mengenal wali. Jauhari yang mengenal Jauhari. Bukan dekat Jauhari kenal Mak Nikam. Jauhari yang kenal Jauhari. Betul tak? Qori yang akan kenal Qori. Betul tak? Qori dengan Qori dia tahu. Ni lagu ni, lagu ni. Kalau Kari mana ada kenal Qori? Betul tak? Betul tak? Macam tu lah semua no? Betul. Pendekat akan mengenal pendekat. Kita tak mendekat, kita tengok, dia ni main silap. Kita mana tahu dia silap atau silap. Dia duduk gawang tangan tu. Tapi kalau pendekat tu dia tahu. Kuda-kuda dia tahu tengok. Kita tak tahu ni tengok kuda-kuda ni. Tapi orang yang main silap dia tahu tu bukan kuda-kuda lagi. Macam tu lah no. Jadi sebab tu dia kata dia kenal. Sebab dia pasal sama wali. Orang perempuan tu wali. Sebab tu dia kata, ingat bahasa dia. Jawabnya, aku kenal pada Tuhan disebabkan kenal mengenalnya cinta terhadap yang dicintai. Allah lah. Maksudnya satu cinta pada yang dicinta. Bakat-bakat cinta Allah menyebabkan bertemu titik pertemuan antara dua orang wali ini. Kemudian perempuan itu menambah lagi, aku ingin menanyakan satu pertanyaan pada Tuhan. Saya jawab, silalah. Dia bertanya, apakah yang dinamakan dengan pemurah? Dia tanya, ini hebat lagi yang tanya ni. Saya menjawab, pemurah adalah memberi tanpa imbalan jasa yang sifatnya lahiriah. Kita bagi dia, kita tak teringin nak balasan daripada dia. Dia berkata, ini adalah arti pemurah dalam ukuran duniawi dengan harta. Tetapi apa itu pemurah menurut agama? Dia satu segi lagi. Saya jawab, al-musara'atu ila ta'ati rabbil alamin. Bersegera pada mentaati Tuhan seru sekalian alam. Perempuan itu berkata, kalau begitu apabila Tuhan segera mentaati Allah, tentu Allah melihat hati Tuhan dan Tuhan jangan ada maksud apa-apa daripadanya. Jadi Tuhan buat ibadah kepada Allah, jangan ada maksud apa-apa daripada Tuhan. Maksud nak syurga ke, maksud nak lari daripada neraka ke, dah. Lillahi ta'ala aja. Maqam ikhlas nombor satu. Kalau nak syurga pun ikhlas kan nombor dua. Takut neraka pun ikhlas kan nombor tiga. Dalam lingkungan ikhlas lagi. Ikhlas ni ada tingkatan. Aduhai diriku wahai Zunnun, sungguhnya aku meminta kepada Allah sesuatu sudah sejak 20 tahun yang lalu mohon padanya. Aku takut kalau aku merupakan orang yang minta upah yang tidak baik. Di mana beramal itu kerana mencari upah, tapi aku beramal sekarang kerana Allah SWT, bukan kerana lainnya. Setelah itu kami berpisah dan perempuan itu pergi meninggalkan aku. Jadi tak minta Allah. Dia rasa menyesal, takutlah ni Tuhan kata aku ni buat ibadat mesti nak minta upah. Kalau kita minta upah lagi, ya Allah, bagilah murah rezeki kan. Mayang Tuhan pula, mailah daripada langit turunlah Tuhan. Daripada bumi keluarlah itu dia. Minta upah. Kalau tidak kah ya? Kualiti rendah sajalah. Bukan salah, bukan salah. Dia nak baca surah Waqiah malam-malam ni nak murah rezeki. Saya lepas kata murah rezeki, baca. Kan. Baca apa-apa semua. Kadang-kadang nazar pula tu. Ya Allah, kalau hang bagi aku baru nak puasa. Baru nak puasa. Kalau tak bagi aku tak puasa. Tu dia. Kedekut, nak upah daripada Tuhan pun. Dan kan Tuhan bagi kita free juga,
Yang ketiga, pemurah dengan dunia. Apakah yang dimaksud dengan ini? Misalnya dapat kita lihat pada kejadian terjadi pada Imam Syafi'i. Sewaktu Imam Syafi'i kembali daripada Sana'a, Yaman, sebagai seorang guru besar, beliau ke Mekah lebih dahulu. Beliau dihadiah orang wang banyak, puluhan ribu wang emas. Orang berkata kepada beliau, ada baiknya kita beli saja barang-barang berharga. Beliau tidak menghirau pendapat orang itu. Setelah beliau sampai ke batasan Mekah dan Yaman, maka di luar kota Mekah beliau mendirikan kemah kecil dan beliau membuka ikatan tempat wang tersebut dalam kemah. Kemah beliau, semua pakai miskin yang datang kepada beliau, beliau genggamkan pada setiap tangan mereka wang-wang tersebut. Dan dari pagi sampai waktu zuhur, habis semua wang yang ada pada beliau dan tidak ada tinggal 1% pun. Tak ada 1 sen pun. Kenapa demikian? Sebab Imam Syafi'i teringat pada pesan ibunya, apabila kau masuk Mekah sedangkan padamu ada wang, meskipun sikit, aku tidak dapat menerimamu. Itu dia, no? Maksud ibunya adalah jangan dunia yang dipersembah pada ibunya, tapi ilmu dan amal yang harus dibawanya. Itu dia. Dengan ini teranglah bagi kita bahawa untuk dunia jangan berfikir panjang, tapi berilah dunia untuk kepentingan agama demi kebahagiaan yang abadi. Kesimpulannya, tanda orang yang dapat kurnia daripada Allah SWT, apakah kurnia Tuhan itu berupa ilmu, harta, kedudukan dan lain-lain, ialah dengan membayarkan kurnia Tuhan itu pada hamba-hambanya yang memerlukannya, dan tidak boleh bakhil atas semuanya itu, yakni dalam ukuran kesanggupan dan kemampuan kita. Maka berarti telah ada pada kita tanda-tanda baik sebagai yang telah dipunyai oleh hamba-hambanya yang soleh. Ketahuilah apabila kita betul-betul ikhlas memberikan apa yang ada pada kita demi memenuhi ajaran Allah SWT dan demi keadaan kita selaku hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya, maka semua kesulitan dan kesukaran akan dihindari oleh Allah SWT. Kan? Atau meskipun kita menghadapinya juga, tapi setelah kesukaran itu akan timbul kelapangan dan kesejahteraan. Itulah daripada pemurah itu. Setelah gelap timbullah terang. Semua apa yang telah kita uraikan di atas, itulah yang dimaksud oleh firman Allah dalam surah 65 At-Talaq. Itu firman Allah SWT, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. At-Talaq ayat 7. Hendaklah membelanjakan orang-orang yang mempunyai kekayaan dari kekayaannya. Barang siapa yang disempit rezekinya, miskin, hendaklah membelanja yang menurut apa yang diberi oleh Allah padanya, sikit cara sikit. Allah tidak memberati diri seorang melainkan menurut yang dianugerahkan Allah padanya. Kan? Nanti Allah bakal mengadakan kemudahan sesudah kesukaran. Itu janji Tuhan. Camlah dan perhatikanlah, pelajarilah pengertian ayat ini dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya seperti yang telah diuraikan di atas. Mudah-mudahan Allah SWT mengkurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Habis satu tajuk dia jangan. Wallahu a'lam bishawab. Dia kalau kita tengok dalam ahkam sultaniyah ni, dalam hukum dan pemerintahan ni, pemerintah ni dia boleh ambil cukai ni apabila orang kata dah pembendaraan negara tu tak ada, habis. Seperti mana zaman Imam Nawawi dulu, dia membantah Raja Mamluk ni mengambil cukai kerana pada dia tu kekayaan banyak lagi. Kan kekayaan lagi dia punya hamba dia tu ada emas banyak lagi. Dia kata kalau dah guna hak ni semua tak cukup, baru boleh ambil. Lagi ada hak lain tidak boleh ambil pada rakyat. Dalam konteks sekarang ni kita tak tahulah pendaraan tu banyak mana. Kan? Tapi asasnya dia boleh ambil, tapi apabila tak cukup pendaraan negara. Masa tu Raja Mamluk tu, dia Mongol nak main serang kerajaan Islam ni.
nak mesra dengan Islam. Jadi dia nak keluarlah berbelanjawan tentera ni untuk nak lawan. Jadi kan pentinglah kita katakan. Sehingga sebahagian ulama besar, ulama dah setujulah ni nak apa? Nak lawan dengan musuh ni kan. Tapi Imam Nawawi ni dia kata boleh ambil cukai ni tapi kena guna dulu apa yang ada pada dia. Tak cukup boleh ambil rakyat. Jadi formula dia saya setuju dengan cara Imam Nawawi tu. Boleh ambil tapi dengan cara dah tak cukup dah kita. Lah ni macam mana Allah Alam lah. Tak cukup dah ke? Kan? Tu. Saya jawab dalam bentuk umum tu lah. Itu depa apa orang kata depa lebih tahu tentang diri depa. Jadi kalau depa ambil apa satu, jadi tak boleh. Sedangkan pembendaraan ada lagi. Sumber-sumber boleh dapat lagi. Kalau dah tak ada langsung dah untuk nak tegakkan negara ni, diharuskan. Jadi tu kan. Haji macam tu dua keadaan tu. Kan. Sebagai orang yang dikutip memang tak suka lah. Kan. Macam kita lah duduk dalam keluarga, selagi duit kita ada lagi sebagai bapak ni, kita kena belanja. Jangan kita duduk sayang kita. Dah tak ada langsung dah, barulah tabung anak pun ambil. Ni duit dia banyak lagi, dia nak pecah tabung anak. Macam tu lah lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi abdi amr rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi